Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan matematik tingkat 4. Masih lagi bab 8, sukatan serakan. Subtopik kita adalah membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah standard pembelajaran, iaitu membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Yang ni yang kamu kena kuasai lah. Yang kamu kena kuasai macam mana mau membina dan macam mana mau membaca. Apabila kamu lihat plot kotak, kamu kena faham. Oh, ini maksudnya. Jadi, untuk lebih detail lagi, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok apa yang kita tengok dialog ni. Okey, apa yang dia bagi tahu? Selain plot batang dan plot daun, masih ingat lagi ke macam mana kita mau lukis plot batang dan daun? Cikgu sudah jelaskan pada rakaman sebelum ni ya. Plot batang dan daun dan plot titik. Okey, plot kotak juga merupakan satu kaedah yang berguna untuk menunjukkan serakan sesuatu set data. Jadi kita tengok balik macam mana bentuk plot batang dan daun. Okey, ini plot titik. Ini adalah plot titik dan yang ini adalah plot batang dan daun. Apa maksud dia ni? Ingat lagi ke tidak? Yang ini sudah cikgu jelaskan dalam rakaman yang lepas lah. Macam mana kita mahu membina plot titik dan macam mana mahu membina plot batang dan daun. Yang mana dua di sini 27. 27 ini bermaksud 27. Okey, kita sudah belajar macam mana mahu lukis plot titik dan plot batang dan daun. Okey, untuk hari ini kita mahu tengok plot kotak. Macam mana kita mahu membina plot kotak seterusnya. Plot kotak. Okey, plot kotak. Plot kotak ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan 5 nilai bagi set data, iaitu apa 5 nilai itu? 5 nilai tersebut adalah ini. Nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Okey, plot kotak memang dia bergantung kepada 5 ni. Okey, kamu kena tahu nilai minimum dia berapa, kuartil pertama dia apa, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Bila kita ada 5 nilai ini, barulah kita boleh buat plot kotak. Okey, seterusnya. Plot kotak dapat menunjukkan sama ada suatu set data tersebut adalah simetri pada median ataupun tidak. Simetri maksudnya dia samalah, kiri dan kanan dia sama, maknanya dia sama rata lah. Jadi seterusnya, plot kotak selalunya digunakan untuk membuat analisis dengan bilangan data yang banyak. Okey, jadi macam mana bentuk plot kotak itu? Ini adalah contoh dia. Kalau Q1 ini adalah kuartil 1, M ini adalah median dan Q3 ini adalah kuartil 3. Jika kita perhatikan ni, median ni dia berada di tengah-tengah. Kotak kiri dan kanan ini adalah sama. Maknanya inilah simetri. Makna dia sama. Dia sama. Yang hujung, nilai hujung-hujung ni, ini adalah nilai maksimum, yang di depan ni nilai minimum, nilai yang paling rendah, dan yang ini adalah nilai maksimum, nilai yang paling tinggi. Ini bentuk 1. Ini contoh bentuk 2. Okey, tidak semestinya median itu berada di tengah-tengah. Ada juga median yang berada di tepi, bergantung kepada set data. Okey, seterusnya dan contoh seperti ini. Jadi untuk lebih jelas lagi, kita tengok macam mana cara untuk melukis plot data, plot kotak. Yang ni contoh sahaja. 1, 2, 3 ni, ini adalah contoh saja. Jadi kita mahu tengok cara untuk melukis dan membina plot kotak. Plot kotak akan dibina di atas garis nombor. Kita mesti ada garis nombor dulu baru kita boleh buat plot kotak. Okey, contoh. Okey, ini adalah contoh. Data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh 15 orang dalam suatu ujian bahasa Cina. Okey, ini adalah data dia. Okey, 15 data ni. Dalam 15 data ni, untuk kita tentukan plot kotak, pertama sekali kita kena tentukan dulu. Kena pastikan, kamu kena susun dulu nombor-nombor ini mengikut turutan menaik.
Kamu kena pastikan ni nombor ini turut tambah naik. Kalau nombor ini berterabur, kamu tidak boleh data kamu tidak sah lah. Kamu kena pastikan data kamu itu turut tambah naik dahulu. Lepas tu bila dah kamu tengok soalan ini, nombor ini, data ini sudah dalam bentuk menaik, barulah kita tentukan nilai minimum. Nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah berada di depan lah bila kita sudah pastikan dia dalam bentuk menaik. Jadi ini adalah nilai minimum dan yang hujung sekali ini adalah maksimum. Jadi sudah kita ada nilai minimum dan nilai maksimum, kita tentukan pula di manakah median dia. Kita ada 15 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita ada yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni kita panggil namanya adalah median. Okey, median kita tentukan median. Okey. Kemudian kita ada 7 data ni, kita tentukan pula yang mana yang tengah. Daripada mula sampai hujung ni. Jadi 45 ini adalah Q1 ataupun kuartil 1 dan di sini adalah kuartil 3. Okey, kita sudah ada 5 nilai. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bila kita sudah ada 5 nilai ni, bolehlah kita bina plot kotak. Ingat, plot kotak ni dia bina di atas garis nombor. Bila melibatkan garis nombor, biasanya kita akan guna kertas graf. Okey. Ini adalah garis nombor lah. Terpulang kepada kamu. Kamu mahu buat 30, 40, 50, 60. Cikgu di sini, cikgu buat gap dia ataupun jarak dia di sini. Jarak di antara ini ni 5, 5, 5. 35, 40, 45, 50. Kita mula dengan nombor yang paling kecil di sini. Ikut kesesuaian lah. Ikut kesesuaian. Jadi kita sudah ada sampai 75 35 sampai 75 ikut kesesuaian. Okey, bila sudah dapat seperti ini, pertama sekali kita tentukan median. Median berada di 57. Jadi bilang mesti berada di kotak yang kedua ni, di kotak yang kedua ni. Macam mana nak tentukan kotak yang kedua ni? Ni di sini. Ni 56 dan di sini 57. Jadi di sinilah di atas ni. Kita ambil garis yang tengah-tengah atas ni untuk tentukan kita punya nilai. Okey, kemudian sudah ada median. Kita punya kuartil 1 adalah 45. Semua di atas garis ni, garis yang pertama ni. Dan kuartil 3 kita adalah 68. Okey, sama 68. Okey, seterusnya bila dah ada macam ni, kita buat kotak kita. Binalah kotak ni di tengah-tengah ni. Daripada median kuartil 1, daripada median sampai ke kuartil 3. Okey, kemudian kita tentukan nilai minimum kita. Kemudian gariskan dan nilai maksimum kita gariskan sampai ke kuartil 3. Mesti ada 5 nilai ni. Okey, jadi siaplah kita punya plot kotak. Ingat ya, plot kotak mesti ada 5 nilai, iaitu nilai minimum, kuartil 1, median, kuartil 3 dan nilai maksimum. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh 12 dalam buku teks kamu. Dia diberi 2 plot kotak. Okey, dalam dua plot kotak ni, dia suruh kamu tentukan 5 nilai tersebut. Apa median dia, apa kuartil pertama dia, kuartil kedua, ketiga dia dan nilai minimum maksimum. Jadi kita tengok yang pertama. Nilai depan dan nilai yang belakang ni, titik depan dan titik belakang ini menunjukkan kepada nilai minimum. Minimum di sini adalah 18. Maksimum di sini yang paling hujung ni maksimum. Nilai yang paling besar dia adalah 80. Okey, kemudian median dia berada di tengah-tengah adalah 52. Okey, kuartil 1 dia adalah 35. Macam mana cikgu tahu 35 dan 52 ni? Okey, di sini cuba kita perhatikan macam mana kalau kita letak dia nilai satu-satu. Contohnya di sini 40 macam mana dapat jadi 45. Kalau di sini cikgu letak 41, 42, 43, 44, 45. Jika nilai gap tu satu-satu, tidak sama kan? Yang tadi 45 sedangkan nilai di sini 50. Jadi tidak boleh nilainya satu-satu. Cuba cikgu
Jadikan nilai di sini 22. Kotak kecil ni 22. 42. 44. 22. 46. 48. 50. Yes. Satu kotak ini bermaksud 2 nilai. Jadi di sini, anak panah di sini, jadi kita tambahlah dengan 2. Jadi 52. 52. Kalau di sini 12, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, kenapa di sini 35 cikgu? Macam mana dapat 35? Okey, di sini kita kira 30, 32, 34, 36. Okey, di sini adalah nilai dia adalah 34. Okey, dan di sini adalah 36. Dia berada di antara 34 dan 36 ni. Anak panah ini berada di antara 34 dan 36, di tengah-tengah dia ni. Jadi apa nombor yang di tengah-tengah dia? Nombor di tengah dia adalah 35. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah kuartil ke-3. Kuartil ke-3 kita adalah 64. Okey, seterusnya. Okey, siap kotak yang pertama. Siap yang pertama. Kita tengok yang kedua. Yang kedua sama juga. Nilai depan, nilai belakang. Nilai depan adalah minimum, 0. Dan nilai yang paling belakang maksimum adalah, bukan 80 di sini ya. Cikgu tersilap ni. Cikgu tak padam ni. Nilai maksimum kita adalah 35. 35. Okey, seterusnya. Kuartil 1. Median kita adalah 11. Macam mana di sini cikgu? Kenapa di sini yang tadi gap 22, yang ni kenapa di sini 11? Sepatutnya 12 lah kan? Okey, jadi macam mana kita mau tentukan nilai tersebut? Okey, di sini 15 contoh. Kalau cikgu letak 22 kan? Kalau tambah 2, contoh di sinilah 30 di sini. Okey, kalau cikgu tentukan 30, kalau 22, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Okey, kalau cikgu letak 22, di sini sepatutnya nilai 40. Jadi tapi di sini nilai dia 35. Maknanya dia tidak sama. Jadi, kalau tidak boleh dua-dua, cuba kita letak 1. 31, 32, 33, 34, 35. Yes. Maksudnya gap di sini nilai dia adalah 1, 1. Jadi selepas 10, dapatlah 11, 12, 13, 14, 15. Tapi di sini kita mahu nilai di sini saja. Jadi berapa nilai di sini? Nilai di sini adalah 11. Okey, seterusnya. Q1 kita adalah 5, kuartil pertama kita adalah 5 dan kuartil ketiga kita adalah 21. Okey, ini adalah untuk plot kotak, plot kotak, plot kotak. Okey, seterusnya cikgu harap kamu fahamlah. Plot kotak ni kita mesti ada 5 nilai, minimum, maksimum, median, kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, seterusnya. Kita tengok kesan perubahan data terhadap serakan. Apa yang akan terjadi kepada data jika berlaku perubahan? Perubahan macam mana? Contohnya, perubahan data merangkumi kes-kes seperti ini. Apa dia? Okey, contohnya, setiap data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas yang seragam. Apa ni cikgu? Okey, maksudnya ini contoh data kita. Data kita. Tiba-tiba soalan kata setiap data tersebut ditambah dengan 2. Daripada 35 tadi ni jadi 37, yang ni jadi 42. Okey, apa maksud dia? Apabila ditambah dengan 35, sini akan jadi 37. Tambah dengan 2 jadi 42. 44, 47, 54, 54. Maknanya di sini apabila kita berlaku data ditambah ataupun ditolak, 35 tolak 2 jadi 33, 40 tolak 2 jadi 38. Apa yang akan jadi kepada kes seperti ini? Apa nilai variance dia? Apa nilai sisihan piawai dia? Apakah nilai julat dia? Adakah berubah?
Okey, jadi kita tengok seterusnya. Dan apakah yang akan terjadi jika setiap data didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalar yang seragam? Okey, sama juga. Contohnya data seperti ini. Setiap data itu didarab dengan 2. 35 darab 2, 40 darab 2, 42 darab 2. Adakah nilai-nilai tersebut akan terjejas? Apa nilai-nilai itu? Variance, sisi hampir awal, jumlah. Adakah akan terjejas? Okey, seterusnya. Ataupun data wujud nilai pincilan. Masih ingat lagi nilai pincilan ni? Nilai pincilan ni tiba-tiba data tersebut ada nilai yang paling besar. Okey. 35, 40, 42, 45, 52. Ini nilai yang dekat-dekat ni. Hampir sama jarak dia. Tiba-tiba daripada 52 ni ada 100. Besar, terlampau besar berbanding dengan gap di sini. Jarak di sini 35 dengan 40 ni 5 sahaja. 40 dengan 42 ni jarak dia 2. Yang ni 42, 45 jarak dia 3. Tetapi 52 dengan 100 ni jarak dia terlampau banyak. Ini maksudnya nilai pincilan. Kalau tiba-tiba ada nilai yang paling besar, apa yang akan terjadi kepada variance sisi hampir awal kita? Okey, kita tengok. Seterusnya, ataupun suatu nilai dikeluar atau dimasukkan ke dalam set data. Contohnya nilai yang ini. Ini nilai ini. Tiba-tiba kita mau keluarkan satu nilai ni. Kita mau keluarkan 42. Jadi tinggallah nombor ni. Jadi apa yang akan terjadi? Adakah terjejas ataupun tidak? Okey, yang ni kita akan tengok nanti. Okey, untuk lebih jelas kita tengok contoh. Okey, kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap data ditukar dengan menambah atau menolak suatu set pemalar. Okey, kita tengoklah macam mana kalau ada penambahan ataupun penolakan pada setiap data. Okey, kita tengok contoh. Tentukan variance dan sisi hampir awal bagi set data. Okey, set data ini. Yang ni sebenarnya contoh ni sudah kita bincang dalam kelas yang lepas sebenarnya. Okey, penyelesaian. Okey, ini min ya. Min tambah semua bahagi dengan bilangan. 5 ni apa cikgu? 5 ni 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 data. Kita dapat min kita adalah 4.4. Yang ni untuk semakan rumus ini. Kalau rumus ini macam mana kita mau kira kita punya variance? Tambahkan saja variance kita adalah 1.84. Cikgu tak terangkan sudah ya. Sebabnya ini dalam kelas yang lepas ni. 2 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2. Okey, dan seterusnya. Ini adalah min. X bar ni adalah min. 4.4 kuasa 2. Okey, ini adalah variance dan ini adalah sisi hampir awal. Sisi hampir awal ini adalah punca kuasa daripada variance ni. Kita akan dapat 1.36. Julat kita, macam mana mau cari julat? Yang besar. Yang paling besar. Berapa? 6. Yang paling kecil berapa? 2. Jadi 6 tolak 2 jawapan dia adalah 4. Jadi julat antara kuartil. Okey, cuba kita perhatikan macam mana kita mau cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil adalah kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. Kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. Okey, kita tentukan tengah-tengah dulu ataupun median. Ni median. Daripada sini, kita tentukan pula kuartil pertama dan kuartil kedua. Okey, kita tengok sini kita sudah dapat. Kita sudah dapat kuartil pertama kita adalah 5 tolak dengan 4. Jadi nilai dia adalah 1. Okey, seterusnya. Kita tengok macam mana berlaku perubahan ataupun tidak pada data kita. Jika setiap cerapan dalam data ini ditambah dengan 5, tentukan variance dan sisi hampir awal baru bagi set data ini. Okey, contohnya setiap data ini ditambah dengan 5. Okey, tambahlah dengan 5. 2 tambah 5 dapat 7. 4 tambah 5 dapat 9. 5 tambah 5, 10. 5 tambah 5, 10. 6 tambah 5, 11. Okey, apa yang akan terjadi kepada sisi hampir awal? Jadi kita mau kira. Kita cuba kira.
Okey, pertama sekali min kita adalah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 11 bahagi dengan 5 kita dapat 9.4 sama. Sisi hampir awal kita, variance kita 7 kuasa 2, 9 kuasa 2, 10 kuasa 2. Okey, kita dapat sama. Tiba-tiba sama. Ya, tiba-tiba sama. Betul ke ni? Okey. Sama juga dengan sisi hampir awal. Sama. Okey, julat antara kuartik, julat yang besar tolak dengan yang kecil, 11 tolak 7, 4. Julat antara kuartik, kita akan dapat, sama, 4, 1. Okey, betul ke ni? Okey, jadi kita mau semak. Cuba kita try semak. Ini mengikut jalan pengiraan. Jadi kita cuba semak mengikut kalkulator. Okey, ini kalkulator 570 plus. Tekan setup, pilih 3 untuk statistik. Pilih 1 untuk data tak terkumpul. Masukkan data 7, 9, 10, 10 dan 11. Okey, kita ada 5 data. Tekan on, data kamu sudah disimpan. Tekan shift, tekan 1. Okey, sekarang kita mau semak lah. Okey, tekan 4. Betul ataupun tidak, kita tengok dulu. Nombor 2 untuk min. Min kita adalah 9.4. Shift lagi. 1, kita mau semak lagi. Kita punya sisi hampir awal. Nombor 3. Nombor 3 untuk sisi hampir awal. Okey, nilai kita adalah 1.36. Kita bundar di sini. 6 naik 1 jadi 3.16. Sama. Jadi macam mana mau tentukan variance? Nilai ini, answer ini kita kuasakan dengan 2. Dapatlah 1.84. Ya, sama. Ingat ya, bila data ditambah ataupun ditolak dengan suatu pemalar, tidak ada nilai perubahan. Tidak ada perubahan pada sisi hampir awalnya dan tidak ada perubahan pada nilai variance-nya. Sekali lagi cikgu bagi tahu, jika soalan dia bagi tahu kamu ditambah ataupun ditolak dengan suatu pemalar untuk setiap set data, tidak ada perubahan pada nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam suatu data ditambah atau ditolak. Tambah ataupun tolak, nilai variance dan sisi hampir awal, julat dan julat antara kuartil dia tidak berubah. Tetap sama. Tetap sama dengan yang asal. Tak perlu kamu kira, terus je kamu ambil jawapan yang asal. Okey, seterusnya kita tengok. Apakah kesan perubahan data terhadap serakan apabila setiap cerapan dalam suatu data didarab? Yang ni kita tengok pula. Yang tadi ditambah atau ditolak kan? Yang ni kita tengok kalau didarab. Macam mana dia didarab? Okey, kalau dia didarab, kita ada ni rumus Rumus ni ada dalam buku teks kamu. Yang mana julat baharu, nilai pemalar tersebut darab julat yang asal, julat antara kuartil yang pemalar tadi, darab dengan julat antara kuartil yang asal, sisi hampir awal yang baru, sama juga. Pemalar darab dengan sisi hampir awal, variance. Variance ni K kuasa 2. Tengok variance kan, dia punya simbol kan, ada kuasa 2. Jadi pemalar dia juga mesti ada kuasa 2. Jadi untuk lebih faham kita tengok contoh. Okey, contoh. Ini adalah set data. Set data ni sudah saya bincangkan tadi, sudah kita terangkan tadi. Kita punya julat-julat antara kuartil, variance dan sisi hampir awal dia. Jadi kita tengok seterusnya lah. Yang ni sudah kita tengok pengiraannya macam mana. Okey, seterusnya apa yang akan jadi jika setiap cerapan dalam data ini didarab dengan 2. Tentukan variance dan sisi hampir awal yang baru bagi set data ini. Okey, setiap set data ini darab dengan 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. 5 darab 2, 10. 6 darab 2, 12. Apa yang akan terjadi kepada julatnya? Okey, kita tengok julat. Julat adalah pemalar darab dengan julat asal. Pemalar kita adalah 2. Semua didarab dengan 2. Darab dengan julat asal 4. 2 darab 4, 8. Betul ke 8? Okey.
Sama juga julak adalah nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Julak kita yang besar berapa? 12 tolak dengan 4. 12 tolak 4 berapa? 8. Ya, betul. Kita ikut rumus ni. Okey, julak antara kuartil sama juga. Pemalar darab dengan julak kuartil yang asal. Maknanya pemalar kita 2 tolak dengan yang darab dengan yang asal 1, 2 darab 1, 2. Untuk variance dan sisi hampir awal, variance adalah K kuasa 2 darab variance yang asal. Ni variance yang asal. Jadi, pemalar kuasa 2. 2 kuasa 2 darab 1.84. Kita akan dapat 7.36. Dan sisi hampir awal, pemalar darab sisi hampir awal yang asal 2 darab 1.36 dapat 2.72. Jadi, kita mahu semak betul ataupun tidak jawapan ini. Jadi, sama juga step dia. Mod 3. 1. Ini untuk calculator 570. Kita masukkan nilai. 4, 8, 10, 10 dan 12. Okey, data kita simpan. Shift 1. Variance. Jadi kita mau tengok kita punya sisi hampir awal ni. Betul ke? Kita tekan 3. 2.72. Betul. Kalau variance-nya, tekan saja X kuasa 2 answer. Kita akan dapat 7.36. Maknanya sama. Mengikut kalau soalan dia kata setiap data didarab, maknanya semua kamu kena darab. Julak kamu kena darab, sisi hampir awal kamu kena darab. Cumanya yang beza di sini variance je kena kuasa 2. Sama juga apabila kes dia dibahagi. Kesan perubahan data apabila setiap cerapan set data dibahagikan dengan suatu pemalar. Yang tadi darab betul tak? Yang ini bahagi. Apa yang akan jadi dengan bahagi? Yang bahagi sama juga sebenarnya. Yang tadi darab. Asal bahagi dengan pemalar. Asal bahagi dengan pemalar. Sama juga julak baru. Julak antara kuartil. Sisi hampir awal juga yang asal bahagi dengan pemalar. Variance sama juga variance yang asal bahagi dengan pemalar. Cumanya variance di sini adalah mesti dibahagikan dengan pemalar kuasa 2. Okey, jadi kita tengok contoh. Contoh yang sama seperti tadi. Ini adalah yang asal. Yang asal 2, 4, 6. Kemudian setiap data ni kita bahagikan dengan 2. 2 bahagi 2. Okey, setiap cerapan data ini dibahagikan dengan 2. Tentukan variance dan sisihan baru. Sisihan hampir awal baru bagi set data ini. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. 5 bahagi 2, 3. 6 bahagi 2, 3. 6 bahagi 2, 3. 10 bahagi 2, 5. Okey, bagi set data ini, kita mau cari dia punya julak. Julak antara kuartil dan sisihan hampir awal variance. Okey, julak dia 8 bahagi 4. Okey, bahagi dengan asal kita dapat 4. 5 tolak 1, 4 sama. Julak antara kuartil 2 bahagi 2. Nilai 2 bahagi dengan pemalar kita dapat 2. Okey, sama. Sisi hampir awal, ni variance. Variance 7.04 bahagi dengan pemalar. Pemalar adalah kuasa 2. Kita dapat 1.76 dan sisi hampir awal kita 2.66 bahagi dengan pemalar. Bahagi dengan pemalar ni. Pemalar kita adalah 2. 2.66 ni daripada mana? Daripada asal. Dapat yang ni. Jadi kita mahu semak betul ataupun tidak. Sekarang kita try guna calculator 570 MS. Yang tadi plus kan? Asyik cikgu guna plus je. Cuba guna yang ini pula. Ingat ya macam mana mahu guna. Jadi kita tengok ya macam mana mahu guna calculator 570 MS. Ingat lagi ke tidak? Tekan on. Kemudian tekan mod. Kamu cari SD. SD untuk statistik. Tekan 1. Okey, bila dah dapat begini. Kita mahu masukkan data kita yang ini. Tekan M+. Masukkan nilai yang pertama iaitu 1. Okey, dia masuk data yang pertama. Data yang kedua 2. Tekan lagi M+.
Data yang ketiga, M+. 3 ni maksudnya data ketiga. Boleh masukkan data keempat, M+, dan data kelima, M+. Okey, makna N5. N5 ni maksudnya kita ada 5 data. Yang tadi yang sudah kita masukkan tadilah. Okey, seterusnya kita tekan on, tekan shift, kita nak semak kita punya nilai di sini, kita tekan 2. Dan kita ambil nombor 2 untuk semak kita punya nilai sisihan piawai. Sisihan piawai kita dapat 1.3266. Okey, jadi jika kita bundakan di sini 6 di sini boleh naik 1 kita dapat 1.3. Yes, betul. Jadi kita mau semak kita punya variance sama juga. Jawapan yang ini terus tekan kuasa 2. Kita tekan sama dengan kita akan dapat 1.76. Sama. Untuk ini adalah 570 maksudnya sama. Jika kita guna apabila set data dibahagikan dengan pemalar, maknanya nilai yang asal, julat antara kuartil, sisihan piawai, variance yang baharu ni juga mesti dibahagikan dengan pemalar. Itu sahaja untuk senangkan kamu, untuk kamu ingatlah. Jadi seterusnya kita tengok sedikit lagi. Ini last sudah. Kesan ke atas sukatan serakan apabila suatu pencilan dimasukkan atau dikeluarkan daripada suatu data. Maksudnya dalam set data kita tadi, kita keluarkan satu nombor yang besar. Ataupun kita masukkan nombor yang besar. Tiba-tiba nombor kita 2, 3, 4, 6, 7 je data kita. Tiba-tiba ada nombor 1 juta di dalam set data itu. Apa yang akan terjadi? Okey, yang pertama, untuk julat. Apa yang akan terjadi untuk julat? Julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Iyalah, sebab julat kita bergantung kepada nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil. Jadi apabila nilai pincilan ataupun nilai yang besar dikeluarkan, memang akan berubah secara mendadak lah dia. Jadi seterusnya kita tengok julat antara kuartil. Nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi. Kurang dipengaruhi sebab julat dan julat antara kuartil ni dia berbeza. Julat antara kuartil ni kita lihat kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Sebab dia tidak pengaruhi lah. Dia tidak mempengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan suatu set data. Yang ni tidak dipengaruhi. Yang pengaruhi adalah julat. Okey, seterusnya variance dan sisihan piawai. Nilai bagi variance dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Memang akan bertambah lah. Sebab variance bergantung kepada setiap data tersebut. Okey, jika beza antara nilai cerapan baru dan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai yang baru akan semakin kecil dan sebaliknya. Jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baharu akan semakin besar dan sebaliknya. Okey, jadi cikgu harap kamu fahamlah beberapa perubahan yang sudah cikgu jelaskan apabila data ditambah ataupun ditolak, didarab ataupun dibahagi, dimasuk ataupun dikeluarkan daripada set data. Dalam tajuk ini penting penting untuk kamu pandai cara penggunaan kalkulator, sama ada kalkulator 570 MS ke 570 plus ke, dua-dua kalkulator tersebut boleh guna. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.